Okay guys, welcome back, welcome back. Okay, so kita goes to the next one, which is langkah ke-6, step ke-6. Cara nak tulis kandungan copywriting yang power. Okay, so before that, saya dah ajar berkenaan dengan headline. Kan, cara nak tulis headline yang power. So, saya pun dah bagi contoh, you guys boleh gunakan. Okay, so now apa yang korang buat adalah korang nak kena tahu kandungan bawahan tu pula lah. So you guys dah tahu headline, macam nak buat headline kan. Sekarang ni korang nak tahu apakah kandungan copywriting yang power. Okay, nombor satu, you guys kena ada ramai yang bertanya saya, copywriting mana lagi power, panjang atau pendek? Okay, jawapan dia sebenarnya dia tak ada jawapan yang tepat lah benda ni. Tapi sebenarnya buatlah mana yang mampu untuk yakinkan prospek pelanggan. Jangan, tak maksudnya panjang tu bagus sangat, dan juga pendek pula tak power. So yang paling penting ya prospek tu yakin ke tak. Ada je yang pandai buat copywriting yang pendek tapi power. Tapi ada juga yang buat copywriting yang panjang tapi mantap. So dia depends kat diri sendiri. So selagi korang boleh deliver value, selagi itulah korang boleh buat dapat persuade customer korang. Okay, so nombor 2, dekat isi kandungan tu korang kena pandai buat cerita yang meyakinkan. Bukan sahaja copywriting tu panjang, tapi korang kena buat cerita, storytelling. Benda ni storytelling lah. Pastikan cerita tu benar dan tarik perhatian lah. Janganlah buat cerita pasal diri sendiri punya testimoni, buat orang lain punya testimoni sendiri, testimoni diorang. So you guys kena tunjukkan yang cerita tu memang meyakinkan. Kalau ambil contoh lah dalam drama ataupun movie, tengah-tengah tu mesti ada scene lawan lah, ataupun scene Mamat ni kena tangkap lah, lepas tu tiba-tiba dia menang lah, apa semua kan. So kena ada that kind of hype, bahasa dia hype lah. Kena ada, orang kata apa, feeling that macam okay aku nak kena baca ni sampai habis kan. So kita tengok balik dekat dia punya cerita yang you tulis lah. Storytelling korang kena kuat. Alright, so contoh cerita, saya ada bagi contoh dekat sini. Anda mengidap diabetes, Ahmad hilang suara nak bercakap. Sebelum ni Ahmad memang sibuk orangnya. Kerja pejabat hingga malam, tiada masa bersenang. Makan tak terkawal, Ahmad tak kisah dia sihat atau tak. Dikata semua orang akan mati, sehinggalah dia di depan doktor. Kaku. Mati bukan untuk semua orang lagi, tapi boleh jadi untuk dirinya tak lama lagi. Ahmad cuba macam-macam cara untuk ubah gaya hidup, tak berjaya. Setiap malam dia tatap wajah dua anak kecilnya sambil berdoa. Mudahan aku dipanjangkan umur untuk besarkan mereka. Mudahan kalau aku terus hidup tak menyusahkan mereka. Dengan azam itulah dia terpanggil untuk dapatkan bantuan. Apa yang jadi kepada Ahmad, teruskan membaca. Nampak? Dia ada konsep bercerita dalam ni. Tak semestinya you guys kena buat straight to the point, menjual hard sell. You guys kena pandai buat story, kena pandai buat storytelling, kena pandai buat kena pandai main emosi diorang. Macam ni, cuma imagine macam kalau you guys sendiri kena benda ni. Of course lah korang pun takut. So adakan that ketakutan dan dalam masa yang sama selitkan motivasi sedikit. So ini contoh-contoh cerita yang you guys boleh gunakan. So you guys kena faham bila buat content ni tak semestinya korang tulis straight to the point. Korang kena ada strategi, korang kena ada cara korang sendiri, dan juga korang kena ada storytelling korang sendiri. Tapi jangan guna storytelling sendiri, guna storytelling other people. Okay, alright. So nombor 3, back to the balik lah, jangan cerita je, kena tunjuk. So yang ni dia bukan copywriting lah, tapi dia lebih kepada kreatif, lebih kepada gambar ataupun video. So lagi better kalau you guys gunakan gambar dan video, sebab benda tu orang boleh nampak terus kan, perubahan ataupun yelah, sebab copywriting ni dia menulis, dia menulis lah kan. Tapi bila ada gambar ni dia lebih kepada visualization. Visualization bila ada gambar ni lagilah mantap. So that's why you guys kena jangan cerita je, you guys kena tunjuk juga bukti. Okay, lepas tu selepas dah buat apa semua tu, tunjukkan kelebihan korang, tuliskan kelebihan korang. Okay, macam tadi cakap tadi lah, ciri-ciri produk korang tu jadikan dia kelebihan. Ni contoh terbaik lah saya tulis, Apple. Dulu dia ada iPod. Okay, so iPod ni dia ada 1 gig punya storage lah. Okay, so time tu capacity, orang kata apa, storage 1 gig ni besar lah kiranya, sebab yalah tahun 2000 apa tu, 2010, yalah 2010 macam tu lah kan. So benda tu semua orang ambil pesaing dia orang tak boleh buat apa lah sebenarnya, sebab 1 gig tu wish gila, macam mana dia orang buat kan. Tapi dia orang tak cakap, dia tak tulis pun dari iklan iPod 1 gig 1 gig storage, dia tak tulis macam tu, tapi dia tulis 1000 songs in your pocket. Nampak? So digunakan ayat yang lebih, macam mana kata, lebih berbunga lah. So that's why you guys kena faham, bila menulis ni kena ada bunga dia,
kena ada ayat dia. So you guys kena, kelebihan korang tu jangan jadikan dia straightforward macam lulus KKM, ada ekstraktor hijau. Jangan tulis tu je. Tulislah macam ada ekstraktor hijau yang boleh make sure bla 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 bla. Gunakan ayat-ayat tu. Okay? Alright. So nombor 5, jangan buat, kalau boleh elakkan ayat skema ni. Ayat skema ni dia orang kata apa, ayat skema ni sebab bila korang menjual, korang tak boleh guna ayat skema kan. Korang bukannya orang kata nak buat assignment ke, thesis ke, ataupun surat khabar ke, korang nak menjual. So bila korang nak jual, korang nak menjual, korang kena ada ayat yang presentation. Ayat presentation ni dia kena lebih santai, dia kena lebih senang orang faham. So nampak, jangan gunakan ayat skema. Okay? Alright, nombor 6, tulis ayat yang mudah dan padat. So benda bahasa dia lah keep it short and sweet lah. So keep it short and sweet. So bahasa lain dia KISS, KISS. Keep it short and sweet ataupun keep it short and simple. So orang kata apa, jangan tulis panjang sangat sebab nak kasi nampak macam gempak gila kan. Jangan. So ni bukan skrip, ini bukannya surat khabar. Ini adalah korang nak menjual. Menjual ni korang kena mudahkan dan padatkan. So kita tak nak orang kata orang tu ambil masa lama ataupun lari fokus lah. Okay? Alright. So ini untuk langkah ke-6, cara korang nak tuliskan copywriting yang power lah. Okay? So setakat ni korang dah boleh buat headline. Sekarang ni korang dah boleh tulis isi kandungan. So now isi kandungan korang. Okay? Alright. So kalau korang nak dapatkan confirmation daripada saya, bolehlah tunjuk kat saya apakah hasil copywriting korang, dan juga kita tengoklah macam mana dia punya copywriting tu goes. Okay? Alright. So terima kasih. I will see you in the next video, and also thank you so much lah for hearing my teaching sampai sekarang ni. And sikit lagi kita akan habiskan, tapi make sure to habiskan lah course ni so that you guys boleh boleh dapat manfaat dan juga boleh terus terapkan. Okay? Alright. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.